Bawa kedai. Nike Air Zoom Tempo Next Percent Flyknit. Versi murah Alpha Fly. Pengganti Turbo 2. Pengganti Zoom Fly 3. Running shoe review on point telah kembali bersama saya Arumi. Stay tune. Kita bertemu lagi. Terima kasih kerana anda masih setia bersama saya dan dah lama saya tak buat running shoe review. Last tu yang Pegasus 37. Kali ni saya nak review kasut ni. Okey, kasut ni duit saya sendiri, bukan paid review. Saya beli di Nike Mid Valley. Harga dia RM829 sebab dia baru. Dan ini colorway dia macam dia panggil colorway panda kan, hitam putih. Dan baru saja rilis di Asia dulu, di Malaysia baru sampai. Dan saya tak nak ketinggalan dan terus dapatkan kasut ini. Hari ini saya buat initial review saja. Saya buat initial review. Saya akan sikit review saya punya easy running dengan long run nanti hujung minggu. Sebab ada orang tanya, bro, kau dah dapat kasut Nike, larilah 40 full marathon, larilah ultra marathon. Okey, ini review saya. Kita ada stages, kita ada sebab, ada reason. Dan kalau anda rasa nak review dan 40 kilo ke dan sebagainya, anda buatlah video anda sendiri. First of all, kenapa nama dia Tempo? Saya pun terfikir juga banyak-banyak nama, Vaporfly dan sebagainya. Kenapa namanya Tempo? Tempo tu kalau semua orang tahu, bahasa mudah je sekali dia adalah mana-mana larian yang antara anaerobic threshold ataupun lactate threshold di paras-paras tu, ataupun diringkaskan dia slow sikit dalam 0.5 saat larian pace 5k anda, dan dia laju sikit daripada larian marathon race pace anda. Dan dia yang paling penting, tempo run ni kita panggil tempo ni larian moderate hard. Dan yang paling penting, tempo ni dia nak lari pegang pace yang lama-lama, selama mana yang mungkin, lebih kurang 20 minit ke 30 minit. Itu larian tempo. Okey, jadi kasut ni bila disebut larian tempo saja, saya fikirkan kasut ini sebenarnya daily trainer. Semestinya kasut ni bukan kasut race. So, jomlah kita explore kasut ni. Lately anda harus berhati-hati jika anda beli Nike, especially di online, di Facebook dan sebagainya. Sebab ada orang jual fake. Dia bila fake ni berhati-hati. Sebenarnya pada pandangan saya lah, salah tu jual fake, pasal dia pun dah ada nama fake. Orang yang jual tu pun mesti fake. Tapi yang paling bahayanya, orang yang jual tu dia declare sebagai original, walhal dia jual fake, dan dia kemudian dia jual harga yang mahal. Itu tak adil lah, macam mengenai orang lah. Kalau anda nak jual yang tak fake, walaupun salah, bagi tahu lah dia benda ni fake. Jangan cakap ni original, kesian orang keluar duit bayar beli kasut mahal. Okay, jadi ada berbagai cara nak tahu dia fake ke tak fake dan sebagainya. Tapi yang paling mudah, sebab kasut ni dia tak ada carbon plate, tapi dia ada adik dia sikit, nama dia nylon infused plate. So dia still ada efek band tu. So kita tengok, kita buat band test yang pertama-tamanya. Biasa buat tak? Kasut yang tak ada carbon plate, tak payahlah buat band test. Okey, kita band. Anda tengok dia kembali ke bentuk asal. Sebab salah satu fungsi carbon plate ataupun nylon plate ni adalah memperbetulkan kaki anda supaya kaki anda punya running form cantik. Propulsion effect tu lebih bagus, dan yang paling penting mengurangkan keletihan kaki bila kita berlari jauh. Itu kelebihan carbon plate. Tapi sekarang alhamdulillah, kepada brand-brand lain, anda dah tak payah nak spray kali hitam ke, anda dah tak payah menyorok ke dan sebagainya. Sebab semua brand-brand dah ada carbon plate. Okey. Jadi seperti biasa, saya punya review mudah, ringkas dan padat, bahasa-bahasa mudah. Jadi seterusnya ada dua saja keyword tentang kasut ni. Keyword dia yang pertama adalah stability. Okey, bila sebut stability, kita buat twist test. Okey. Anda tengok. Okey. Kasut ni for sure sangat stabil. Saya dah tengok, saya dah pakai macam-macam kasut sejak beberapa tahun ini. Kasut ini super stabil. Kasut ni agak macam dia macam deceive sikit lah. Kalau kita tengok mula-mula macam kasut Nike, dulu-dulu stigma kasut Nike sedat dan ketat.
dah jauh berbeza, tapi dia still nak design sebab nampak apa, merecik kan. So nampak macam sendat di sini. Tapi sebenarnya kalau anda lihat dia punya turun, dia punya sini, dia punya symmetry design dia super stabil. Anda tengok outsole, nanti kita akan pergi bahagian outsole dan apa pelan-pelan. Kasut yang super stabil, dan sesuai untuk semua pronation kaki sebab dia kasut stability. Keyword seterusnya adalah comfort. Jadi seperti saya katakan berkali-kali, ciri-ciri kasut paling penting sekali adalah selesa. Tak guna anda beli kasut ringan lah apa, tapi anda pakai tak selesa. Especially macam long distance, anda nak pakai lama. So kasut itu mestilah selesa. Okay, kita terus start kepada upper material. Upper material dia, kali ini saya tak pernah tengok upper material yang sangat-sangat high tech, sangat-sangat inovatif. Tapi apa dia? Dia dibuat high tenacity Flyknit. Okay, saya dah pernah pakai Zoom Flyknit, saya dah pakai Epic React Flyknit, tapi Flyknit ni sangat berbeza. Saya tak ada lagi Alpha Fly, tapi dikatakan material dia dah hampir dengan Alpha Fly. Memang Flyknit ni pakai memang sangat selesa. Dia macam anda pakai stokin, tapi dia punya kelemahan dia yang masa Zoom Flyknit lah, bila basah dan peluh yang eksesif, dia agak kurang selesa, dan ini lain. Saya bagi perumpamaan, pernah tengok tak tikar mengkuang yang macam plastik tu, tapi ni high quality gila lah, high quality, dan dia sangat breathable, sangat ringan, sangat selesa. Dia nak masuk tu dia agak macam susah sikit mula-mula, macam pakai stokin nak masuk tu susah sikit. Once dah sarung, anda tak rasa apa-apa. Yang anda nampak sendak tak rasa apa-apa, yang kat sini menari-nari, tetapi beza dia menari-nari ni yang paling penting, dia snap dekat atas, dia panggil mid foot cage. Okay, dia tangkap kat sini supaya anda punya pemakaian tu macam pakai stokin. Dan ini stokin high grade dah, bukan stokin cak ayam dan sebagainya. Inilah satu yang sangat sebab tu saya cium tadi. Okay, sebab material dia sangat inovatif. Kemudian kali ini lace dia tak perlu panjang-panjang, dan sebab dia punya design dah macam anda sarung stokin, lace dia tak perlu panjang dan simple, dan yang paling penting bila ikat tu dia terus lock. Okey, kemudian kita tengok heel counter dia agak tinggi sikit. Jadi dinasihatkan anda pakailah stokin yang tinggi sikit, jangan pakai yang rendah. Dan seperti biasa, dia tak seperti konvensional dan traditional kasut-kasut running yang ada tebal kat sini. Macam Pegasus 37 saya kurang sikit pasal dia tebal. Dia boleh slip dan rasa tak selesa, dan mungkin ada hit nanti. Tapi yang ni lain, dia dah macam Alpha Fly, dah macam Next Percent. Sebelum kita pergi ke midsole, pertamanya kasut ni heel drop dia 10 mm. Okay, tetapi dia punya bahagian belakang ni tinggi 46 mm. Kenapa perlu ada heel drop 10, 8 dan sebagainya? Heel drop ini dia adalah satu indikator cushioning sesuatu kasut itu. Okay, semakin banyak heel drop dia, semakin cushion kasut tu. Maknanya, tapi dia tak boleh terlalu lebih. Average kasut 8 hingga 10. Okay, ada orang suka pakai zero heel drop. Zero heel drop ni bagus, dia bergantung pada orang. Bottom midfoot, ground feeling. Ada orang suka ground feeling. Tapi ground feeling ni kena orang yang betul-betul ringan dan kaki kuat lah. Sebab kalau tak, anda akan kena Achilles tendon. Okay, kaki anda akan cepat injured. Sebab tu digalakkan kasut-kasut running, cari yang heel drop yang antara 8 hingga 12. So kasut ni 10. Okay, so memang sangat sesuai, dan dia adalah indikator kepada cushioning yang sangat baik. Okay, kasut ni mungkin tak seringan Next Percent ataupun Alpha Fly. Kasut ni lebih kurang berat dengan Zoom Fly 3. Untuk size US saya 275 gram. Still ringan, bawah 300. Setengah-setengah kasut yang kita segmen macam ni 300 lebih gram. Okay, still ringan. Okay, dia macam bulky sikit. Part yang paling menarik nombor 2 adalah midsole dia. Midsole dia buat julung-julung kali. Anda untung dengan harga macam ni, anda dapat React foam di bahagian belakang ni, dan combine dengan foam magic phenomenal Nike, iaitu Zoom X yang ada kat Next Percent dengan Alpha Fly. Kenapa dia letak React? Sebab React ni foam yang sangat-sangat durable dan super responsif. Ditambah pula dengan ringannya Zoom X pada bahagian sini hingga depan ni. So dia ringan kat sini, mungkin sebab React ni dia jadi berat sikit. Faktor pertama jadi berat sikit. Tapi elemen terbaru yang ada pada midsole kasut Zoom Tempo ni pula adalah sepasang twin AirPod berada di tengah-tengah tapak midfoot ni. Okay, AirPod ni dah seperti macam Alpha Fly. Okay, AirPod kalau anda lihat kat sini anda lihat. Okay, yang ni lembut sikit, ini lembut sikit. Okay, yang ni dia macam keras sikit. Sebab apa? Ada AirPod. Ada reason AirPod. AirPod ni tujuan dia adalah untuk distribute stress ataupun impact
ketika larian. Bahagian tapak kaki anda ketika lari, impaknya paling banyak di mana? Di sini, pandai. Okey, sebab tu diletakkan sepasang iPad teknologi Nike di kawasan ini supaya anda mungkin kaki tak cepat kebas, kaki kita cepat letih, dan efek propulsion tu lebih ketara dan lebih shock lah orang kata kan. Dan seterusnya, carbon plate, full length carbon plate digantikan dengan nylon infused plate, which is still durable dan mengikut function. Mungkin ada sebab lah, mungkin nylon ni dia murah sikit, sebab carbon plate tu mahal sikit, sebab kasut ni kan dia murah sikit. Okay, tapi still effective. Last sekali adalah outsole. Outsole ni saya macam berbelah bagi. Pertamanya saya super happy sebab saya lihat dengan banyaknya rubber kat sini. Okay, rubber dia tak banyak dan confirm kasut ni durable. Recommend, biasa kasut-kasut race biasanya 300 km, 400 km. Tapi recommendation daripada expert mengatakan ni boleh up to 7 ke 800 km. Saya percaya sebab dia punya ni getah dia sangat banyak. Okay, tapi seperti biasalah, getah banyak dia akan kompensate berat, tapi still tak terlalu berat. Dan saya jangka kasut ni adalah sangat-sangat durable dan sangat-sangat lasak untuk penggunaan mileage yang tinggi. Kasut ini pada saya, kasut ini dikatakan adalah pasangan companion kepada Alpha Fly untuk training. Kelebihan anda pakai training berat sikit, anda race ringan sikit, impactnya sangat banyak dan sangat benefit. Dan digalakkan untuk larian tempo. Larian tempo ni kita boleh lari bukan saja di ketika speed, setengah-setengah long run. Apabila anda nak masterkan anda punya marathon pace tu, anda akan lari lebih kurang tempo juga. So kasut inilah sesuai untuk mereka yang memerlukan mileage yang tinggi, kasut yang lasak dan kasut yang boleh membawa anda mengangkat prestasi anda ke satu tahap yang lain menuju ke race day. My only little drawback adalah pertamanya dari segi beratnya. Walaupun dia lebih kurang berat Zoom Fly 3, tapi saya menjaga kasut ni sepatutnya ada ringan sikit lah. Dapat dalam 250 gram untuk saya US 11, tapi tak terlalu kritikal pada saya. Dan seperti biasa Nike ni orang selalu tak puas hati harga dia mahal, especially model-model baru. Okay, tapi pada saya ada brand-brand lain, anda tengok macam Adidas Adios, Adizero Adios Pro, harga dia pun lebih kurang 800 lebih juga. So pada saya harga dia agak mahal sikit, tetapi untuk kita appreciate teknologi, it's a good investment. Terima kasih kepada anda yang sudah tonton sampai habis, dan kalau anda suka video ini, anda like, anda tinggalkan komen dan anda subscribe lah. InsyaAllah saya akan menyusul lagi review-review saya yang lain, macam Pegasus 37 pun akan menyusul review untuk performance dan comparison review. Terima kasih, stay fit, stay healthy and keep running.